Assalamualaikum, salam sejahtera, salam perpaduan pada semua rakyat-rakyat Malaysia dan juga penonton-penonton di saluran Pak Salam Studio. Jadi apa khabar pada anda semua yang berada di luar sana? Harap anda semua di luar sana dalam keadaan yang sihat-sihat, sejahtera, semuanya dalam keadaan baik-baik. Memandangkan kita tahu yang sekarang ni telah pun dilaksanakan PKP 3.0 dan di mana kes harian telah pun melonjak naik sehingga 7,000 lebih ya. Jadi walau bagaimanapun saya harap anda semua dalam keadaan yang baiklah bersama dengan ahli keluarga masing-masing berada di rumah dan tidak membuat keputusan ataupun tindakan yang tidak diizinkan oleh pihak kerajaan lah. Perkara-perkara yang dilarang seperti berkunjung ke tempat-tempat yang ada banyak pack dengan orang lah, maksud saya tempat-tempat yang ramai orang kan. Jadi harapnya semua yang dapat berjaga-jaga dan semuanya dapat contribute ataupun menyumbang sesuatu. Tak dapat sumbang yang besar-besar, sumbang dengan dari segi menjaga disiplin diri. Itu juga salah satu benda yang baik lah. Jadi okey, pada malam ni saya bertemankan anda di saluran Pak Salam Studio dalam siri Para Mistik Podcast, di mana saya menceritakan cerita-cerita seram yang ada di Nusantara kita. Cerita-cerita ini datang mungkin daripada pengalaman seseorang ataupun mungkin ianya ditokok tambah oleh mereka-mereka di luar sana. Jadi saya menasihatkan kepada anda, janganlah anda terlampau percaya dan terlampau taksub dengan cerita-cerita yang saya nak kongsikan sebentar lagi. Baik, sebelum kita mulakan, di sini saya sukalah nak bagi tahu yang jika anda ada cerita seram ataupun mistik, anda boleh berkongsikan kepada saya kat saluran Para Mistik Podcast ni dengan cara anda emailkan cerita anda kepada saya melalui email tertera di bawah itu, iaitu paksalamsg@gmail.com. Ya, paksalamsg@gmail.com, dan saya akan kongsikan cerita anda itu, pengalaman anda di platform ini, Para Mistik Podcast. Dan sememangnya pengalaman kita ni macam-macam, berbagai-bagai. Jadi kita tak tahu apa yang orang itu rasa. Jadi untuk menggambarkan macam mana perasaan atau pengalaman seram dia tu, kita sukalah untuk kongsikan dengan ramai-ramai sini. Okay, sekejap lagi di akhir penghujung rancangan saya akan ceritakan satu milestone ataupun satu batu loncatan yang baru untuk kita adakan di dalam YouTube channel Pak Salam Studio, iaitu segmen baru. Jadi nak tahu tunggu lepas ini dan saya akan ceritakan macam mana. Kalau jadi lah. Okey, pada waktu sekarang ni lah saya record Para Mistik Podcast ni offline. Jadi saya sebenarnya buat waktu siang ni. Kalau anda tengok dia agak cerah sedikit. Saya tutup tirai lah untuk dia bagi keadaan sekeliling suasana ni gelap sedikit lah. Jadi anda sekarang mungkin tengok Para Mistik Podcast ni pada jam 10 malam nanti secara premier. Okay, secara premier. Saya tak dapat nak buat live, maafkan saya, sebabkan oleh internet yang tak dapat nak bekerjasama dengan baik lah ya. Masalah internet ni memang daripada hari tu lagi. Jadi sebabkan saya nak kekalkan Para Mistik Podcast ni dan tak nak video yang anda tonton dekat YouTube nanti jadi lagging dan tersekat-sekat, jadi saya terpaksa buat secara offline dan saya akan upload semula di YouTube. Baik, cerita pada malam ni yang saya nak kongsikan kepada anda. Cerita ni datang daripada pengalaman saya sendiri. Ini adalah pengalaman ataupun perkongsian yang berlaku terhadap diri saya. Apa cerita
yang saya nak ketengahkan pada malam ni, ceritanya bertemakan sama, tetapi ianya berlaku pada tempat dan masa yang berbeza. Okey. Dua cerita yang saya nak ketengahkan pada malam ni cukup saya rasanya buat episod pada minggu ini, sebabkan ianya special sebab ia datang daripada pengalaman saya sendiri terkena dengan benda-benda macam ni. Saya tak tahu nak diungkapkan sama ada ianya datang daripada alam mistik, alam yang tidak kita fahami, alam ghaib, ataupun ianya ada penjelasan di sebalik apa yang berlaku, penjelasan dari segi saintifiknya. Okey. Jadi ceritanya ialah berkenaan dengan waktu kita tidur, kita akan kena tindih. Ya. Kalau dalam bahasa English ataupun bahasa Mak Salehnya, kita panggil dia sleep paralysis, tak silap saya. Sleep paralysis ni ataupun kena tindih lah dalam istilah Melayu kita. Kena tindih. Jadi dalam sepanjang kehidupan saya ni, saya rasa saya ada dua cerita ataupun dua kali lah pengalaman kena tindih ni. Dan dua-dua pengalaman kena tindih ni sangat berbeza. Ya, satunya terjadi sewaktu saya berada di sekolah rendah, sekolah menengah, maafkan saya. Dan yang keduanya saya terkena sekali lagi, ianya dekat universiti ya sebenarnya. Jadi dua kali. Tapi nak cakap waktu kita tidur, waktu mata kita boleh terbuka dan kita nak bangun tak boleh kan, dia tak sama macam tu. Tapi perasaan dan apa yang saya lalui tu lebih kurang sama dengan apa yang dikatakan sleep paralysis ataupun kena tindih yang diceritakan oleh banyak orang ataupun pengalaman-pengalaman dari orang yang pernah kena tindih secara amnya. Okey. Cerita yang pertama ya, saya nak kongsikan berkenaan dengan kena tindih ini. Jadi pengalaman pertama saya ni dia berlaku sewaktu saya sekolah menengah lah. Sewaktu sekolah menengah, waktu tu saya tinggal dekat asrama sekolah harian. Asrama sekolah harian ni dia bukan asrama penuh, jadi tak semua orang boleh tinggal dekat asrama tu. Hanya segelintir dari pelajar sekolah tersebut dapat tinggal dekat asrama berkenaan. Jadi waktu tu saya bersekolah di waktu pagi. Daripada pukul 7.20 pagi sehinggalah tamat sesinya pada jam 1.30, tak silap saya. 1.30 macam tu. 1.30 tengah hari. Jadi selepas selesai sesi persekolahan akan balik ke asrama masing-masing dan pelajar boleh terus dengan baju sekolah tu boleh terus pergi makan dekat dewan makan. Anda akan makanlah, makan tengah hari, nasi dan sebagainya. Selesai waktu makan, anda akan diberi sedikit masa untuk lakukan urusan diri. Maksudnya mandi ataupun nak pergi basuh baju kan. Kemudian anda perlu solat dalam lingkungan pukul 2 lebih, pukul 3 macam tu. Anda akan ada sesi seterusnya, iaitu sesi prep ni waktu belajar bagi pelajar asrama. Jadi pelajar harus masuk ke bilik tersebut dan lakukan sesi pembelajaran sendiri masing-masing. Anda nak buat study group ke, anda nak buat kerja sekolah dan sebagainya, anda boleh gunakan pada waktu tersebut. Jadi selepas selesai waktu makan, saya pun pulang ke dormitory, kemudian salin pakaian dan terus pergi mandi tengah hari kan. Kemudian selesai mandi, kita pun lakukan solat Zuhur pada jam 1.30 lebih macam tu. Waktu tu saya tak ingat lah pukul berapa kan. Waktu solat ni berubah-ubah. Jadi waktu tu banyakkan lah, taklah semua kan. Selalunya ada orang yang dia nak
ambil short nap. Maksudnya kita selalunya lepas selesai semua benda-benda tadi, kita nak tidur sebentar sebelum melakukan sesi prep tu lah. Selepas waktu jam 3 tu, kita nak tidur sebentar dulu. Tidur kejap dalam berapa minit 30 minit, 40 minit, macam tu lah. Lebih kurang lah. Jadi bila dah mata pun dah layu kan, lepas waktu makan, selesai semua, waktu mandi, waktu nak solat semua dah selesai, kita pun baring lah atas katil. Jadi bila dah baring, adalah member-member lain ni pun sekali join. Dia pun nak tidur juga. Jadi dia orang pun masing-masing lelapkan mata. Kami pun tidur lah. Tidur waktu tengah hari. Jadi apa yang berlaku, masa saya tidur tu, dia dapat gambaran macam mimpi tau. Saya istilahkan ni lah, dia macam apa yang saya rasa lah waktu tu. Dia semacam mimpi sebenarnya. Bila dalam mimpi tu anda akan dapat gambaran sebiji suasana anda di dalam dormitory tersebut. Saya macam saya berada dekat atas katil, saya sedang baring tidur. Kemudian saya akan nampak katil-katil dekat dalam dormitory yang ada banyak tu kan. Kemudian nampak almari sekeliling ni, almari yang besi tu kan. Kemudian pintu dormitory tu tutup. Kemudian apa yang berlaku, dia ni semacam real tau. Waktu tu, waktu dalam mimpi itulah, saya macam dalam keadaan terbaring lah atas katil. Tapi rasa macam diri kita ni macam sedar, macam mata macam dah terbuka dan nampak sekeliling. Tapi ni dalam mimpi. Kemudian bila dekat koridor luar, koridor luar sebelah daripada dormitory itulah, dia akan ada satu kaki lima ataupun tempat berjalan kaki lah. Dekat tempat berjalan kaki tu, kita macam dalam mimpi saya tu lah, macam boleh dengar ada orang berjalan. Dan sewaktu dia berjalan, dia juga ada bercakap dengan seseorang lain lah. Dan waktu tu saya dengar yang suara orang tersebut sama seperti kita punya, orang panggil dia bukan, dia penyelia baru dapat ayat dia tu, penyelia asrama. Penyelia asrama ni dia ada office dia dekat bahagian hujung blok asrama lelaki. Dia ada satu office. Jadi penyelia asrama ni memang tugas dia buat kerja-kerja harian lah, office work. Dan ada kalanya dia akan pergi munda-mandir dekat koridor tu untuk pergi buat urusan dia lah. Kadang-kadang dia nak pergi dewan makan, dia ada urusan dekat dewan makan. Kadang-kadang dia pergi dekat blok asrama perempuan untuk tumpang semayang, tumpang pergi tandas. Jadi disebabkan penyelia asrama ni seorang perempuan. Dia perempuan, tapi kerja dia memang duduk dekat office je. Tak kacau kami lah, tak kacau kami kat dalam dormitory apa semua. Tapi bila dia berjalan dekat luar dormitory tu, kita boleh perasan, kita boleh dengar suara dia. Dan sewaktu dia bercakap-cakap tu, seumpama dia bercakap dengan kami punya warden. Warden kami seorang warden lelaki lah. Jadi warden lelaki, dia seumpama dia orang berjalan berdua. Tapi dia jalan merentas dormitory itu. Jadi bila kami pelajar asrama ni sebenarnya tak boleh tidur dalam waktu prep. Tapi waktu tu dalam mimpi saya ingat yang saya dah terlajak tidur sehingga ke waktu prep pukul 3. Waktu tu saya fikir yang saya dah terlajak tidur. Jadi apa tindakan saya? Ni warden asrama ni garang gila. Dia garang, jadi dia memang akan marah gila lah siapa saja yang tidur dalam waktu prep tu. Jadi bila dah dalam fikiran, dalam mindset saya, warden datang. Dengar suara, dengar pula tapak kaki berjalan dua orang kan.
Waktu tu kita macam rasa macam nak bangun, tapi dalam mimpi kita nak bangun. Jadi dengan segeralah kita macam okay, nak buka mata. Saya nak buka mata, tapi dalam mimpi, benda ni dalam mimpi, saya nak buka mata tapi dalam mimpi. Tapi dia punya perasaan dan juga apa yang terjadi dalam mimpi tu seakan-akan sama macam real tau. Memang dalam konteks tu kita dalam mimpi, tapi dia punya suasana persekitaran dia tak macam mimpi yang biasa. Dia macam kehidupan yang biasa. Dia punya orang kata apa, scene lah dekat situ kan. Dia punya katil semua sama. Ada suara, kita dengar suara pun sama juga sebiji. Jadi apa yang berlaku, saya nak bangun daripada tidur dengan secepat yang boleh. Tapi waktu saya nak bangun tu, dia tak dapat nak terus buka mata macam biasa. Kan kalau kita mimpi waktu tidur, kalau mimpi tu tak habis pun, kita terus boleh buka mata. Bangun tersedar macam orang normal, kita tak ada apa-apa. Tapi waktu dan saat itu, saya rasa macam kenapa susah sangat nak bangun ni? Kenapa susah sangat nak buka mata? Saya cuba nak buka mata lagi. Langsung tak boleh. Tapi dalam masa yang sama, kita dengar lagi suara penyelia asrama dan juga warden. Ni dah susah ni kan. Kenapa dah jadi macam ni pula ni? Kita rasa macam tiba-tiba terfikir dalam fikiran, macam mana nak bangun daripada tidur ni? Dah warden tu dah makin dekat. Saja kalau dia buka pintu, habislah nampak kantoi lah ni. Aku ni tak dapat pergi belajar kan pada waktu yang sepatutnya aku pergi belajar. Habislah kena marah kan. Tapi bila kita cuba nak bangun, tak boleh langsung ni. Mata still tertutup. Jadi apa yang terjadi lepas tu, ada dalam beberapa minit lah ronta-ronta kan, sendiri punya meronta. Waktu tu tak terfikir yang kita sedang macam kena tindih ke, kena sleep paralysis ke apa ke. Tak terfikir waktu tu. Yang just nak fikir, buka lah mata cepat. Kenapa tak nak bangun ni kan? Waktu tu boleh rasa lah, boleh perasan dengan degupan jantung kita berdegup dengan laju sedikit. Laju kan, dudak. Sebab kita nak struggle nak bangun, cuba nak bangun daripada tidur. Tapi kita boleh tahulah badan kita, semualah seluruh anggota badan tak bergerak langsung. Dia tak mencuit satu sedikit pun. Dia tak macam tak gerak sini, tak gerak sana. Dia just kaku macam tidur biasa. Kita boleh tahu badan kita tak bergerak langsung, tapi kita punya perasaan dalam diri kita kan, hati cakap, aku nak bangun, tolonglah buka lah mata. Tapi tak boleh waktu tu. Jadi apa yang berlaku, setelah beberapa minit cuba untuk struggle bangun, akhirnya kita macam tarik nafas panjang tau. Buka mata, sedar daripada tidur. Yang ni real. Tersedar dalam dunia nyata lah. Tersedar, kita macam tarik nafas panjang. Macam tu. Bila tersedar tu, kita cepat-cepat lah perhatikan sekeliling kita kan. Gelabah lah waktu tu kan, gelabah. Kita tengok-tengok, kawan-kawan lain pun masih ada lagi di tengah tidur. Dan bila tengok jam, belum sampai pun waktu prep tu, waktu belajar tu, yang sepatutnya pukul 3 kan contohnya. Sepatutnya pergi belajar, tak sampai lagi pukul 3. Maksudnya masih awal. Bila lihat sekeliling, saya bangun dalam keadaan duduk kat atas katil. Tengok lah keadaan sekeliling. Tengok pula, cuba pasang telinga dekat luar. Ada tak penyelia asrama ataupun warden tengah lalu? Jadi kita dengar pelan-pelan, tak ada pula. Lepas tu, waktu tu macam tertanya-tanya, betul ke apa yang aku dengar ni? Betul ke apa yang jadi tadi dalam tidur?
tengok balik, bila dia ingat balik dalam mimpi tu, waktu tu memang saya seorang je ada dalam asrama, dalam bilik dormitory. Student-student lain dah pun tak ada dalam dormitory, kecuali saya je. Mungkin waktu tu jadi cuak lebih lah, jadi takut kan. Takut kena marah dengan warden dan sebagainya. Itulah apa yang terjadi dekat saya. Bila tersedar macam tu, saya terus pergi basuh muka lah. Basuh muka. Tadi benda tu tak cerita kat kawan-kawan, ataupun cerita kat kawan-kawan. Alhamdulillah tak jadi apa-apalah. Tak adalah lemas ke apa, tak boleh nak bernafas kat dalam tidur dan sebagainya. Tapi bila dah jadi berlangkat air macam tu, kita macam sangat panik tau sebenarnya. Kita jadi panik sebab kita nak bangun tapi tak boleh. Perasaan diri ni, dalam fikiran kita fikir macam tolonglah bangun. Tapi tak boleh nak bangun langsung. Jadi apa yang jadi dalam hari tersebut, bila dah terbangun, saya dah tak dapat nak tidur dah. Saya terus pergi dekat bilik belajar tu. Duduk tu saya termenung lama. Menung je. Apalah jadi dekat aku tadi ni. Duduk macam berfikir sejenak dalam diri ni. Betul ke apa yang terjadi kat diri tadi? Apa yang berlaku tu real ke, atau just mainan tidur, sekadar mimpi? Tapi kalau mimpi, takkanlah sesusah itu untuk saya bangun daripada tidur. Itu yang saya tak faham. Sampailah ke hari ni tak dapat nak dicari jawapan kebenaran apa yang berlaku kat saya pada waktu tu. Anda sedang mendengar Para Mistik Podcast. Cerita-cerita seram Nusantara. Kongsikan cerita dan pengalaman anda ke email pasalamsg@gmail.com. Kita dia dalam satu dunia. Okey, jadi bagaimana kisah pengalaman saya sebentar tadi? Dia taklah seram mana keadaan ataupun situasi pada masa tu. Cuma apa yang nak digambarkan tu adalah apa yang terjadi dekat diri saya. Diri saya waktu tu memang, kita tak tahulah nak cakap kita kena tindih ke, ataupun kita memang saja mimpi kosong, dan apa pun tak berlaku dekat diri kita sebenarnya waktu tu. Sampai sekarang saya tak faham apa yang berlaku dekat diri saya. Tapi kisah yang kedua yang saya nak sampaikan ni memang sangat serupa jalan ceritanya, tapi situasi dia tu berbeza sangat-sangat. Macam mana kisahnya? Macam ni. Kisah yang kedua ni berlaku waktu saya tinggal dekat asrama hostel di universiti. Jadi siapa yang tahulah universiti mana kan, saya tak nak sebut lah mana-mana. Jadi waktu tu dalam bilik asrama ni, dia jenis yang dua bilik, maksud saya satu bilik, dua katil sahaja. Akan ada 2 student saja yang tinggal dalam bilik tersebut, dan tandas berada di koridor luar. Okay, so satu koridor tu dia akan share satu tandas ni lah. Dia akan ada banyak cubicle dan sebagainya kan. Jadi waktu tu saya berada dalam bilik. Waktu tu waktu malam lah, semua pun dah tidur. Saya punya pattern waktu tinggal dalam bilik ataupun asrama tu lah, jenis saya suka ubah-ubah kedudukan. Okay, contohnya, kita ada depan ni, kita ada pintu bilik. Pintu di sebelah sini lah, ini dinding, pintu. Dan sebelah sini dia akan ada dinding kosong saja. Dan bahagian belakang ni adalah tingkap. Tingkap diorang ni dia guna macam, nak cakap sliding door pun bukan, tapi dia jenis tingkap kaca besar dia.
Dia boleh buka macam tu. Okay, dia boleh buka macam tu. So kalau sliding door dia macam ni kan. Kalau yang boleh buka tepi, dia buka tepi lah. Tapi this one dia buka kan, dia buka. Kalau kat tepi dia buka macam tu. Kalau ni this one dia buka atas. Dia buka daripada bawah ni, atas dia ada lock. So nampak macam susah nak gambarkan. Contohlah saya ada benda ni lah. Ni kan. Ini contoh ni dinding kita. Dinding saya berdiri di sini kan. Tingkap tu boleh buka macam tu. Faham tak? Dia buka macam tu. So dapatlah angin udara semua kan. Okey. Apa yang terjadi? Saya suka berubah kedudukan. So kalau bilik saya macam ni tadi, selalunya katil akan berada di tepi dinding ni. Okay, so tingkap kat belakang ni, pintu depan. Okay, katil dua sini. Apa yang saya suka buat, saya suka alih-alihkan saya punya kedudukan. Selalunya sini akan ada katil, depan ni dekat bahagian tingkap tu sana akan ada meja belajar. Jadi saya suka alihkan meja, katil saya alihkan dekat tingkap. Meja saya ubah ke kawasan katil tadi. Nampak tak? Boleh dapat bayangkan tak? Contoh daripada atas sini tingkap kita, sini pintu. Saya ubah katil saya pergi dekat tingkap. Jadi saya akan tidur, sebelah saya ni akan ada tingkap lah. Tingkap kaca. Meja saya alih tempat lain. Saya suka buat macam tu. Memang sesi proses untuk kemas bilik lah. Saya suka kemas bilik. Bila saya tak suka habuk dekat bawah katil tu sebenarnya. Sebab semak sikit kan. Jadi bila kita nak clear semua tu, saya akan ubah semua benda ni. Dan kita akan clear, sapu dan sebagainya kan. Mop lantai. Jadi bila jadi macam tu, waktu tu keadaan memang katil saya ni berada dekat dengan tingkap. Bila dekat dengan tingkap, bila kita baring kan, kepala kita ni bila kita toleh saja memang akan nampak bahagian luar bilik. Sebab tingkap tu tingkap kaca. Waktu tu dia punya malas nak tutup tingkap waktu malam. Tingkap tu dia biar terbuka je. So waktu tu tirai pun diikat rapi. Diikat sebelah sini sebelah sana, diikat. Dan kami suka selit-selit je dekat tingkap tu supaya angin masuk lah, angin. Jadi waktu malam memang kami tak tutup tingkap tu, yang biarkan terbuka. Jadi kami biarlah terbuka sini, terbuka sana. Dia akan ada dua layer, satu yang bawah, satu yang atas. Jadi dua-dua pun saya biar terbuka. Jadi apa yang berlaku? Waktu tu saya tidur lah. Saya tidur kat dalam bilik tersebut. Kawan saya pun dah tidur. Tapi dia punya katil posisi biasa lah, macam saya cerita tadi. Dia memang tak perangai macam saya lah. Jadi bila saya tidur, kepala saya ni dia tak menghadap ke tingkap. Jadi saya baring dalam keadaan terlentang lah. Terlentang keadaan terbaring lah, macam terbaring biasa. Kemudian tingkap tu, ini saya nak cerita pasal tingkap tu. Contohlah ini keseluruhan dinding kawasan bilik saya tu. Tingkap tu bahagian macam tengah-tengah sikit. Di tengah-tengah ni ada tingkap. Dan baki di hujung ni dan hujung sini adalah dinding. Jadi waktu saya tidur macam ni. Ni katil saya kan, ni katil. Kaki saya di bahagian sini, kepala saya bahagian dinding tadi. Okay. Saya punya cara baring tu, saya baring macam tu lah. Bila saya baring macam tu, kepala, bila kita tengok ke arah depan, dia akan nampak pemandangan siling lah. Siling waktu itu siling. Bila kita bahagian kiri kita sikit ni, kita akan nampak bahagian tingkap tadi. Dan bahagian kanan ni kita akan nampak ruang tengah lah, ruang tengah kita punya bilik. Jadi tidurlah kami pada waktu tu. Saya tak ingat waktu tu mungkin ada seorang lagi rakan yang datang ke bilik. Tapi tak pasti sama ada dia tidur dekat bilik saya ataupun dia balik ke bilik dia.
pada malam tersebut. Sebabnya saya tidur lebih awal, sebab rasa macam mengantuk semacam kan. Saya pun masuk tidur awal sedikit. Jadi dalam jam 2 pagi macam tu lah, 2 pagi, benda yang sama terjadi kat saya lagi. Sewaktu cerita yang pertama tadi, dia datang dalam mimpi tau. Okay, macam mana Dulu saya suka sangat dengar Malam Seram tu, cerita Malam Seram, iaitu podcast daripada DJ KC Champion. Kalau siapa yang belum tahu cerita ni, anda boleh search dekat YouTube sekarang, iaitu Malam Seram. Di mana Malam Seram ni dia sama juga macam Para Misteri Podcast. Dia menceritakan cerita-cerita seram di dalam live di YouTube. Jadi waktu tu saya memang suka sangat dengar cerita seram macam Malam Seram ni lah dekat YouTube. Kemudian saya suka plug in saya punya earphone yang bertali tu kan. Dia ada berwayar tu, saya cucuk kat handphone, kemudian saya akan plug in kat telinga saya. Saya buat Malam Seram dengar cerita-cerita seram ni sebagai bedtime story sebelum saya tidur. Jadi saya pasang Malam Seram dekat handphone, saya cucuk dekat telinga, kemudian saya tidur. Bila waktu dalam tidur tu lah, masih perasan lah, Malam Seram ni ataupun YouTube saya lah pada waktu tu, dia tekan mode autoplay. Autoplay maksudnya lepas satu video, dia akan play video yang seterusnya. Habis video ni, dia akan play lagi video seterusnya sampailah kita tekan stop. Okay? Tapi waktu tu kita tidur kan, kita tak sedar apa-apa. Bila kita buat sebagai bedtime story, pada awalnya mungkin kita akan dengar cerita, cerita ni, kisah seram dia macam ni. Kemudian kita pun makin lali, makin mengantuk, kita akan tertidur. Tapi YouTube tu masih di dalam mode play. Jadi kita akan keep dengar cerita seram tu walaupun kita tengah tidur. Apa yang peliknya, dalam cerita Malam Seram tu, bila kita plug in dekat telinga kita, segala apa yang diceritakan tu kita macam boleh terbayang tau di dalam fikiran. Saya jenis suka yang berimajinasi sikit. Jadi contohnya lah, ada cerita tu pasal dia nampak mak lampir. Jadi dalam otak saya suka replicate cerita tu, create mak lampir terbang semua kan. Jadi bila kita tertidur, otak kita still proses input yang saya terima dekat telinga ni kan. Jadi kebetulan waktu tu dia cerita pasal pocong. Pocong. Waktu cerita pasal pocong, situasi dan persekitaran apa yang diceritakan dalam pengalaman dalam siri Malam Seram tu, tak dapat nak pastikan lah. Tapi apa yang saya ingat saya, dia cerita pasal pocong. Tiba-tiba saya dapat menggambarkan di dalam mimpi ada susuk pocong. Susuk pocong. Waktu tu saya tengah tidur. Saya dalam mimpi tu, saya dapat gambaran seluruh keadaan ataupun persekitaran saya, suasana di dalam bilik sewaktu saya berada dekat universiti tu. Bilik hostel, saya nampak posisi katil saya memang macam tu, macam saya ceritakan tadi. Setelah saya ubah tu, kawan saya dekat hujung. Kemudian apa yang berlaku tu, saya nampak ada lagi kawan seorang lagi, dia tidur dekat lantai bawah sana. So ada 3 orang waktu tu. 3 orang. Apa yang saya nampak, saya macam terbangun. Kita perasan kat hujung kan petak sini. Saya tinggal dekat hujung sini. Contohlah saya tidur sini. Dekat hujung sini, penjuru hujung sini, di dalam bilik, saya nampak susuk pocong berdiri, terbujur kaku, warna putih. Memang paras ketinggian dia, paras manusia biasa. Buka-buka mata, dapat pocong. Tapi dalam mimpi.
bukan dalam dunia realiti. Okay? Disebabkan telinga ni masih duk dengar lagi cerita pasal pocong. Jadi otak terbayang ada pocong dekat ujung. Sudah mak lampir. Ni perasaan yang sama tiba-tiba datang. Kita macam nak meronta-ronta. Saya macam nak bangun daripada tidur. Uish, pocong kat depan tu. Real lah ni, betul ke ni kan? Jadi kita nak bangun daripada tidur. Nak bangun sekali lagi. Kali ni tak boleh nak bangun. Bangunlah. Bangunlah. Tak boleh nak bangun pun dah. So pocong tu dia duduk sana, kaku dia tak bergerak. Tak bergerak langsung. Jadi setelah beberapa minit, kemudian jadi blackout tau. Dia jadi fade out. Dia jadi fade. Jadi macam visual yang kita nampak sebentar tadi tu jadi macam hilang sementara. Kita nampak gelap je. Gelap. Macam dalam mimpi biasa lah. Kita macam tidur, kita nampak macam hitam je kan. Kemudian kita dapat gambaran yang kedua. Gambaran yang kedua sama. Saya berada dekat kawasan sudut sini, tengah tidur. Dalam mimpi kita nampak gambaran yang sama. Suasana bilik dormitory kita. Nampak kawan kita tidur sana, kawan kita tidur sini. Kali ni apa yang peliknya, bila kita tidur dekat dengan tingkap tu, jadi of course lah kita akan nampak sedikit kawasan luar bilik sana. Luar bilik sana. Yang mengejutkan saya waktu dalam mimpi saya, apa yang saya nampak, tadi dah nampak pocong. Nampak pocong dalam mimpi. Dengar cerita hantu kan, bila nampak pula pocong dalam mimpi. Kemudian ada satu makhluk ni, kalau nak diikut-ikutkan, dia memang rupa dia macam pontianak ataupun langsui. Rambut dia merebang warna putih. Apa yang benda tu buat? Kan saya cakap tadi, tingkap saya tak tutup. Memang saya suka buka tingkap. Jadi bila saya tidur, memang kalau terbuka mata, dia akan nampak keadaan tingkap tu sedikit kan. Benda tu boleh intai keluar daripada bahagian luar sana, luar bilik, masuk ke dalam. So apa yang visual yang saya nampak, saya tidur, kemudian terbuka mata, lihat keadaan bilik saya, dan bila terpandang di bahagian kiri, bahagian tingkap tu, nampak kepala terkeluar. Dan kepala tu seumpama seekor pontianak ataupun langsui. Kalau nak describe kan, memang langsui lah, jenis macam tu. Dalam mimpi bila ternampak langsui, mungkin waktu tu kisah ataupun perihal malam seram tu cerita pasal langsui. Dan otak replicate ada langsui tengah tengok saya kat tingkap tu. Memang kepala kita ni dengan tingkap tu tak jauh pun. Kita tengah baring ni. Jadi bila ada benda tu cuba intai, terjengoi lah, orang Penang cakap terjengoi keluar daripada tingkap, daripada luar masuk ke dalam. Waktu tu memang saya dah sangat-sangat panik dan agak takut lah kan. Kita nak, kalau boleh nak jauh daripada benda tu kan. Jadi sekali lagi saya nak bangun daripada tidur. Sudah tak boleh lagi kan. Nak bangun daripada tidur, tapi perasaan nak bangun tu memang ada. Walaupun dalam mimpi kita macam real ni, kita nak bangun. Nak bangun daripada tidur, nak buka mata. Struggle buka mata, tak boleh. Nak buka tak boleh. Dalam mimpi kita nampak benda tu. Jadi benda tu jadi kita takut tau. Jadi sekali lagi benda tu nak jadikan cerita lah kan. Benda tu berlaku, saya pun rasa macam jantung berdegup dengan lajunya, dan pernafasan saya menjadi laju pada waktu dan ketika itu. Struggle. Kita nak buka mata, nak bangun daripada tidur, kemudian nak lari lah kononnya kan. Tapi benda tu hanya berlaku dalam mimpi. Kita nampak benda tu, susuk tu cuba nak ganggu kita dalam mimpi kan. Tapi bila kita nak cuba bangun, dia perasaan yang macam, nak cakap kita memang tengah tidur, sedap tidur. Lepas tu kita force
badan kita untuk buka mata dan bangun daripada tidur. Bangun. Tak boleh. Mungkin waktu tu roh kita sedang berketayangan jauh, dan di jasad kita ni, kita nak force badan kita bangun daripada tidur. Roh tak masuk lagi, tapi kita nak bangun. Daripada waktu tu lah yang jadi dekat saya. Jadi setelah beberapa minit tengah meronta-ronta nak bangun daripada tidur, kemudian tiba-tiba saya boleh bangun kan. Sekali lagi dengan nafas panjang ya, buka mata, tarik nafas panjang, kemudian rasa macam terkejut lah dengan jantung berdegup lajunya. Bila tengok balik keadaan sekeliling, memang ternyata tak ada pun penampakan ataupun susut yang saya nampak tadi. Apa yang benda first saya alami selepas saya bangun daripada tidur ialah dekat telinga saya ni masih boleh mendengar malam seram. Masih lagi duk dengar cerita-cerita seram tu kan, sambil DJ Casey tu duk cerita, duk berkongsi kan. Saya dengar macam tu. Lalu saya pun terus matikan telefon bimbit saya, matikan YouTube, tanggalkan earphone saya, taruh dekat tepi. Saya capai botol air saya yang saya ada atas meja belajar tu. Saya capai, kemudian saya buka, saya minum dulu. Sambil mengeluh panjang. Ya betul kan apa yang jadi kan. Macam tak percaya je benda yang dulu jadi dekat zaman sekolah tu boleh jadi lagi sekali sewaktu saya berada dekat universiti pada waktu tu. Memang tak disangka-sangka benda ni berlaku, dan agak terperanjat sebenarnya apa yang berlaku dekat diri saya pada waktu tu. Boleh nampak dua penampakan, iaitu satu ekor pocong dan kemudian satu ekor langsui yang cuba mengintai dan cuba merenung ke saya waktu saya tidur. Itulah gambaran saya nampak di dalam mimpi saya. Memang boleh dikatakan waktu tu saya sangat paranoid lah. Saya sangat takut lah. Sebab kita kalau boleh tak nak tengok benda tu, tapi dalam mimpi kita macam kita tengah baring. Waktu tu tengah baring dan kepala menghadap direct benda tu. Benda tu duduk muncul atas kepala kan. Wah, bestnya atas kepala. Sebab kita duduk ataupun tidur memang betul-betul dekat dengan tingkap, dan benda tu pula keluar direct dekat tingkap. Wah, lain macam ni. Jadi sangat-sangat bersyukur lah, sebab benda yang saya nampak dalam mimpi tu bukannya real lah. Bukannya penampakan yang saya rasa hanyalah mainan tidur mainan tidur. Itu mimpi kita. Memang sangat-sangat menakutkan lah kalau betul-betul jadi kan. Tapi apa yang nak di highlight dalam dua kisah kita ni ialah benda yang sama, iaitu kita cuba nak bangun daripada tidur. Kita nak force diri kita bangun daripada tidur, tapi kita tak boleh. Sebabkan peristiwa ataupun dalam mimpi kita tu, kita takutkan beberapa benda. Contohnya kalau dalam kisah pertama, saya takutkan dengan warden saya. Saya takut dia tangkap saya tidur di luar waktu yang dibenarkan. Kemudian dia akan rotan lah ataupun dikenakan denda. Jadi saya takut dengan perkara itu. Jadi saya cuba nak bangun daripada tidur sebabkan oleh benda ni. Yang kedua pula terjadi sebabkan oleh ternampak penampakan ataupun hantu lah, orang cakap hantu. Dan saya cuba nak bangun daripada tidur sebabkan saya nak lari daripada hantu ni, nak jauh daripada dia. Sebab dia betul-betul ada dekat kepala kita kan. Kita punya kepala betul-betul nampak benda hantu tu dekat dengan tingkap yang kita tidur. Jadi pengalaman tu memang luar biasa lah kalau nak dikatakan lah. Sebab benda ni terjadi 2 kali je dalam hidup saya. 2 kali je benda ni berlaku. Tak tahulah pengalaman orang di luar sana macam mana sewaktu dia tidur kena tindih kan. Jadi kalau mungkin ada mereka yang di luar sana yang pernah ada pengalaman ataupun kisah-kisah anda kena tindih sewaktu tidur kan, anda boleh kongsikan dengan saya. Jadi saya boleh share lah dekat luar sana dengan penonton-penonton di Pak Salam Studio. Adalah beberapa kisah kan. Mungkin anda ada banyak pengalaman anda tentang kisah sleep paralysis ataupun tidur kena tindih.
Jadi kita boleh kongsikan lah dengan pendengar-pendengar di luar sana. Jadi hantarkan dekat saya dekat email paksalamsg@gmail.com. Baru best kawan-kawan. Barulah ada banyak cerita, viral cerita kita boleh kongsikan dengan komuniti kita. Anda sedang mendengar Para Mistik Podcast. Cerita-cerita seram Nusantara. Kongsikan cerita dan pengalaman anda ke email paksalamsg@gmail.com. Kita dia dalam satu dunia. Okey, jadi bagaimana dengan dua pengalaman atau kisah daripada saya sendiri, pengalaman saya sendiri. Jadi mungkin ada orang macam tak faham lah cerita ni, bertergabur jadi saya mohon maaf lah. Sebab mungkin apa yang terjadi dekat saya tu saya susah nak sampaikan dekat anda di luar sana. Tapi nak cerita penuh tu kan, macam mana pengalaman saya tu memang susah lah. Hanya orang yang ada pengalaman tu sendiri saja yang faham tentang apa yang berlaku. Tapi apa yang berlaku betul-betul kat diri kita ni memang kita susah nak cerita. Dari segi perkongsian macam ni lah, perkongsian nak di-describe dalam secara perkataan, kemudian dijadikan cerita kan. Mungkin tak sama 100%, tapi itu yang saya sehabis baiklah saya cuba sampaikan kepada anda supaya anda faham dengan apa yang saya alami sewaktu kena tindih waktu tidur ni. Jadi mungkin berbeza dengan anda di luar sana. Jadi kalau anda ada pendapat sendiri, anda boleh juga komen dekat ruangan komen di bawah Okay, so habis dua cerita yang saya cuba nak kongsikan dengan anda. Jadi dekat awal tadi saya ada mention yang saya ada satu benda baru yang saya nak cubalah dekat dalam YouTube ini. Iaitu apa benda ini saya nak kongsikan. Saya mungkin nak tambah satu segmen lah. Satu segmen ni di mana saya tonton video, tonton video kemudian saya buat reaction tentang apa yang saya tonton tu. Jadi mostly video tersebut adalah tentang video penampakan ataupun cerita bukan cerita lah, jadi penampakan hantu lah. Saya akan carilah video-video penampakan hantu dan kemudian saya akan kupas adakah video ni betul-betul real penampakan hantu ataupun ianya hanyalah buatan manusia sahaja semata-mata. Jadi dekat situ kita akan berdiskusi lah, kita akan berbincang. Kerana mungkin ada mereka yang nak suarakan pendapat, dia akan komen dekat ruangan komen di bawah. Disebabkan ada beberapa orang lah yang dah request benda ni. Jadi ditanya saya, Salam, ada tak nak buat tak video reaction kan, tengok video hantu ke ataupun main game hantu ke kan. Main game hantu tu pun akan dibuat tak lama lagi lah, InsyaAllah kalau ada rezeki kita kan. Tapi yang first yang saya nak mulakan balik lah, saya nak introduce kepada anda tu lah tentang video di mana saya akan tonton video seram ataupun video-video penampakan. Kemudian kita akan bincang lah, kita akan react macam mana video tersebut. Adakah dia betul-betul seram ataupun adakah ianya hanyalah lakonan ataupun penambah dalam video itu semata-mata. Jadi kita tengok dekat luar sana banyak video-video penampakan ni, penampakan tu. Tapi sejauh manakah kebenaran? Kita akan kupas di dalam episod terbaru di dalam Pak Salam Studio ni. Saya tak bagi nama lagi, tapi dia mungkin reaction video sahajalah. Dia just macam konten tambahan lah untuk anda di luar sana. Jadi ini adalah salah satu cara untuk saya hiburkan lagi anda di luar sana melalui apa yang saya minat lah. Saya minat tentang hantu, tentang benda-benda mistik ni. Jadi dengan cara ni saya dapat berkongsikan dengan anda di luar sana. Moga bermanfaat lah kepada anda di luar sana. Sebab apa yang kita lihat tu tak semestinya 100% benar,
tak semestinya 100% betul. Jadi kita kena tapis, kita tengok, kita lihat betul-betul apa benda yang kita cuba nak faham tu. Sebab kita ni takut dengan benda kita tak faham sebenarnya. Jadi bila kita dah tahu tentang kebenaran di sebalik benda yang kita tengok tu, terus kita takkan takut lagi dengan apa benda yang kita nak takutkan sebelum ni. Jadi itu yang saya cuba nak lakukan lah. Harapnya tak kenalah copyright strike ke, copyright claim ke kan, daripada owner video-video tersebut. Saya akan tinggalkan kredit lah. Jadi anda boleh klik, kemudian anda boleh tonton sendiri daripada website ataupun channel-channel yang saya ambil video-video tersebut. Anda boleh pergi sana, anda boleh subscribe kepada mereka. Tak subscribe saya tak apalah, saya tak kisahlah. Sebab subscribe tu adalah untuk anda di luar sana, untuk anda dapat notifikasi bila saya upload video baru kan. Jadi subscribe tu terletak kepada anda lah. Saya tak memaksa lah. Sebab dulu saya memang cakap, okay, tolonglah subscribe, tolonglah share, tolonglah like. Tapi benda tu macam memaksa tau. Jadi kalau anda minat, anda betul-betul suka, barulah anda subscribe pada channel ini. Jadi kalau rasa macam boring lah, tak ada ni, tak best lah kan, anda boleh tengok satu video, kemudian anda boleh go on sajalah, move on. Saya tak memaksa lah. Sebab saya tahu banyak kekurangan saya banyak benda-benda yang tak lengkap lah. Dari serba-serbi tersangkut lah saya punya streaming kan. Saya punya konten mungkin tak best, ada yang lagi best kat luar sana kan. Jadi itu ialah kehendak anda. Dan kemudian kalau anda nak tunjukkan support, barulah anda buat benda tu. Anda like, anda share, kemudian anda subscribe. Jadi saya tak memaksa kepada anda semualah. Jadi saya rasa cukuplah sampai situ saja episod Para Mistik Podcast pada kali ini. Jadi kita tunggu minggu hadapan cerita apa pula yang nak dikongsikan kepada anda. Waktu dan hari yang sama. Waktu dan hari yang sama, Khamis 10 malam. InsyaAllah itu saya tak pastilah 10 malam tu boleh dilakukan atau tidak. Sebab selalunya saya akan buat video, saya akan buat rakaman ni dalam pukul 8 lebih. Kemudian nak upload ke YouTube ni pula ambil masa. Sebab video ni berdurasi ni ada dekat sejam kan. Bila nak upload tu ambil masa. Jadi kadang-kadang tu dia terlebih sikit lah, 10.30 baru live, baru ada premiere lah. Kadang pukul 11 baru premiere dekat YouTube. Tapi insyaAllah sebaik mungkin saya akan buat pada hari Khamis lah. Kalau tak boleh tu barulah saya bagi tahu dalam social media saya. Jadi anda boleh follow social media saya, Pak Salam SG, dekat Instagram. Kalau dekat Facebook ni mungkin saya dah kurang sikit aktif lah, Pak Salam Gaming. Jadi susah sikit lah nak tengok apa yang update dekat Pak Salam Gaming tu. Sebab itulah, dari segi internet saya tak dapat nak buat live game streaming. Para Mistik Podcast juga ada dekat Spotify. Jadi anda boleh type Para Mistik Podcast. Kat sana ada beberapa cerita yang telah pun saya upload. Semuanya datang daripada YouTube ni lah. Jadi saya upload kembali dekat Spotify. Jadi mungkin ada mereka yang di luar sana minat dengan platform Spotify. Lebih mudah untuk mereka mendengar cerita-cerita podcast ni daripada menonton YouTube. Jadi anda boleh pergi dekat sana, anda boleh buka dengar. Follow juga dekat sana kalau ada yang berminat lah. Jadi saya rasa sampai di situ saja episod kali ini. Jadi harap bermanfaat lah kepada anda di luar sana. Mungkin ada yang sama cerita dia macam saya tadi, kena tindih waktu tidur. Anda boleh bagi tahu dekat saya. Boleh email dekat saya cerita anda. Saya akan kongsikan dengan pendengar di saluran Pak Salam Studio. Jadi terima kasih kerana menonton video ini. Saya sangat terharulah kepada mereka yang sudi menonton. Ini bukan paksaan. Ini hanyalah sekadar menemani anda waktu-waktu PKP ni kan. Jadi mungkin ada yang sekarang bekerja dekat rumah. Jadi kalau boring-boring tu bolehlah dengar balik Para Mistik Podcast ni. Ataupun kalau bosan boleh tonton video-video Para Mistik Urban Explore. Banyak video dekat channel saya ni. Kalau siapa yang belum tonton, boleh saya alu-alukan kehadiran anda, penonton-penonton di luar sana. Jadi kita jumpa lagi di episod yang akan datang minggu depan insyaAllah.
jaga diri, jaga family, jaga kawan-kawan, jaga kita sebagai satu rakyat Malaysia. Kita harapkan yang terbaik untuk diri kita. Jadi sama-sama kita berdoa agar semua ini berjalan dengan lancar, kita dipermudahkan dan segala wabak-wabak penyakit ni hilang dari muka bumi, InsyaAllah. Kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.